Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah, sebelum kita mulakan majlis, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, serta kepada semua guru-guru kita, saudara mara kita, ahli keluarga kita, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa Masjid Datuk Kelana Petra Sendang, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin limpah rahmatnya dapat sama-sama kita meneruskan lagi kuliah pengajian pusaka kita pada hari ini. Nak tanya, kita bermula di muka surat keberapa hari ini, tuan? Muka surat 6. Definisi. Okey, definisi. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semalam saya baru pulang daripada kursus faraid dan pembahagian harta pusaka lanjutan, yang mana dibawa oleh Jauhar, disampaikan oleh Tuan Haji Wan Abdul Halim. Dan antara perkongsian yang saya nak kongsikan di sini pada pagi ini apa dia, tuan-tuan? Kita sewajarnya merasa syukur, sebanyak-banyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana di Negeri Sembilan khususnya kita sudah mula mengorak langkah. Kita dah ada kelas-kelas pengajian pusaka di masjid. Sebab bila kita tanya dengan kawan-kawan kita di negeri-negeri yang lain, ada di antara mereka nak jumpa kelas faraid pun susah, tuan-tuan. Jadi bila nak jumpa kelas faraid susah, apa yang mereka buat? Macam saya jumpa sahabat saya daripada Sabah, dia kata dia bawa penceramah daripada Semenanjung. Sebulan sekali datang. Sebulan sekali datang, tuan-tuan, hanya untuk minta ajarkan ilmu tentang pengurusan harta. Sebab apa? Mereka menghadapi kes-kes berkenaan dengan pembahagian pusaka ini hampir setiap hari. Sebagai contoh, sahabat saya daripada Sabah tersebut, dia tanya pada saya, "Ustaz, nak tanya, macam mana kalau si mati meninggal dunia, dia adalah sedikit duit dalam KWSP, tapi ahli waris tak bagi pakai, sehingga kan isteri dan anak-anaknya tak ada makanan, sehingga kan
beras yang ada di dalam bekas beras tu pun dah kering dah Ustaz. Tapi ahli family kata tak boleh pakai sebab kita kena selesaikan dulu hutang-hutang si mati. Nak kena tunggu bicara pejabat pusaka kecil. Yang mana tempoh dia bukannya sehari dua tuan-tuan. Kadang-kadang tempoh masa ini makan berbulan-bulan. Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Kalau kes ni berlaku dekat karyah kita. Adakah kita nak biar karyah kita, ahli karyah kita tak makan berbulan-bulan sampai selesai pejabat pusaka kecil? Macam mana? Jadi di sini dikongsikan beberapa kaedah dalam hal ehwal pengurusan pusaka. Sekiranya terjadi perkara-perkara seperti ini tuan-tuan, bukanlah kita larang mereka untuk agihkan pusaka jangan usik sehingga selesai semuanya. Tapi kita kena buat sedikit tindakan. Yang pertama sekali apa tuan-tuan? Sebab tu kita kena ada ilmu faraid. Bila kita ada ilmu faraid, pertama sekali kita kena kenal pasti dulu siapa ahli waris si mati. Kenal pasti dulu. Sebab bukan semua dalam ahli keluarga kita adalah ahli waris. Jadi pertama sekali kenal pasti siapa yang layak mewarisi harta pusaka si mati. Jadi dah kenal pasti yang 5 tersebut yang kita belajar sebelum ni. Yang pertamanya apa tuan-tuan? Siapa? Ayah, bapa. Yang kedua, isteri. Isteri lambat lagi tuan-tuan. Siapa? Ibu. Yang ketiga, pasangan, suami atau isteri. Yang keempat, anak lelaki kandung. Yang kelima, anak perempuan kandung. Ini basic asas yang kita nak tahu. Jadi masa bila adik-beradik kita dapat pusaka kita, kalau tak ada ayah dan tak ada anak lelaki kandung, tak ada dua ini, barulah adik-beradik boleh dapat pusaka kita. Jadi kita tengok dalam kes ini siapa ahli waris kita bila berlaku kematian. Dah tahu, kalau boleh kita tahu kadarnya juga. Tahu kadarnya. Setiap ahli waris ni dapat berapa bahagian. Kena tahu kadar. Kita buat perkiraan sedikit. Anak lelaki dapat 2 bahagian. Anak perempuan dapat 1 bahagian. Ibu kalau tak ada anak, tak ada adik-beradik yang ramai, dapat 1/3. Kalau ada anak, ada adik-beradik, dapat 1/6. Ayah kadang-kadang dapat 1/6, kadang-kadang dapat 1/6 dan asabah, kadang-kadang hanya mendapat asabah. Kita kena tahu perkara-perkara asas tersebut. Dan setelah itu, kita bagi ahli keluarga sedikit duit untuk uruskan kehidupan. Bukan bagi semua. Bagilah dalam RM3,000 untuk sebulan kehidupan, bagi 3,000. Tapi kena atas persetujuan semua dan dicatat. Dicatat. Sebab apa dicatat? Kerana kalau berlaku kematian, lepas tu si mati meninggalkan hutang. Jadi contoh, hutang yang berbaki ada lagi RM3,000. Jadi nanti minta isteri selesaikan hutang suami tersebut. Dan sebagai contoh, kalau bila kita kira pembahagian pusaka, dia dapat RM8,000. Jadi disebabkan kita dah bagi dia RM3,000 tadi, dah record, jadi bagi dia lagi RM5,000. Selesai masalah. Bukannya Islam ni datang untuk menyusahkan kita sampai kita tak boleh nak usik duit si mati langsung. Boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Hari ini kita masuk pada definisi ilmu faraid. Yang mana ilmu faraid ini tuan-tuan, suatu ilmu yang lazim yang kita dengar sejak dulu kala lagi sampai sekarang. Apa ilmu faraid ini tuan-tuan? Ialah ilmu pembahagian harta pusaka. Ia juga dikenali sebagai ilmu mawaris, yakni ilmu tentang pewarisan harta. Atau yang kedua, ilmu tarikah, bererti ilmu berkaitan harta peninggalan si mati. Penting untuk kita tahu berkenaan ini tuan-tuan, sebab hari ini bila berlaku kematian, dia dah tak kira dah. Hari ni kalau dekat Malaysia tuan-tuan, ada yang meninggal tahun 1970, ada yang meninggal tahun 1960, ada yang meninggal tahun 1980. Sampai hari ni pun kadang-kadang ada kes yang belum diselesaikan lagi tuan-tuan. Jadi seterusnya mengikut istilah, ilmu faraid ialah ilmu berkaitan dengan kaedah fiqh dan matematik. Fiqh dan matematik. Kenapa tiba-tiba masuk matematik pula ni tuan-tuan? Sebab dia berkaitan dengan pembahagian pusaka. Ada kadarnya. Melalui kaedah ini dapatlah diketahui hak setiap orang waris terhadap harta peninggalan si mati. Ilmu faraid mengandungi pelbagai kaedah, formula dan pengiraan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini penting untuk kita tahu, banyak salah faham dalam pembahagian pusaka, terutama harta yang pernah ditinggalkan oleh si mati. Saya minta izin tuan-tuan. Okay. Sebagai contoh, okey, berlaku kematian, namanya Nik. Contoh, nampak ke tuan-tuan? Tak. Okey, saya tulis hitam lah. Okey. Nik meninggal dunia tahun 1961. Ini cerita true story tuan-tuan. Dia meninggalkan 5 orang ahli waris. Siapa dia? Dia meninggalkan, dalam kes ini dia meninggalkan 4 orang anak. 4 orang anak, yakni hitam. Nama orang dulu-dulu tuan-tuan, hitam, putih. Siapa lagi tuan-tuan? Minah, Daro. Ini 9. Siapa lagi seorang nama perempuan orang lama tuan-tuan? Kalsum lah contoh. Dalam kes ini tuan-tuan, ada seorang je lelaki. Mana satu yang lelaki tuan-tuan? Hitam. Hitam je seorang lelaki. Hitam meninggal dunia 1972. Putih meninggal dunia 1980. Aminah meninggal dunia tahun 1997. Daro meninggal dunia tahun 2002. Lazimnya dalam masyarakat kita, dia ingat satu je, kes ni tak diuruskan lagi pusaka dia. Contoh, ada 100,000 masa Nik meninggal dunia. Banyak sangat 100,000 tuan-tuan. 10,000 lah.
Sebab tahun 1961 ada 100,000 kaya motor. Dia ada 10,000 lah contohnya. Duit 10,000 ni tuan-tuan, dan ada tanah tak difaraidkan sampai ke sudah. Jadi bila mana diuruskan pusaka kecil, hanya kalsum sahaja yang masih hidup. Lazimnya masyarakat kita akan ingat apa tuan-tuan? Siapa yang akan dapat pusaka si mati? Siapa yang akan dapat pusaka si mati dalam 5 orang ini? Yang dapat pusaka si mati semua anak-anak ini. Dia bukan kira dia dah meninggal. Sebab bila dia dah meninggal, kita akan tengok dia ada ahli waris ke tidak. Ada ahli waris ke tidak, ada ahli waris ke tidak, ada ahli waris ke tidak. Kalau ada ahli waris tu akan mempusakai bahagian dia. Yang paling penting, masa meninggal dunia, mereka semua ni masih hidup. Tu nak kena tengok. Sebab kalau dalam kes seperti ini, ramai orang kata yang dapat pusaka hanya kalsum sahaja tuan-tuan. Jadi ini adalah pembahagian pusaka yang salah. Sepatutnya semua yang masih hidup ketika arwah meninggal dunia layak mendapat pusaka. Berapa tuan-tuan? Hitam akan dapat 2 bahagian, putih 1 bahagian, aminah 1 bahagian, darah 1 bahagian, kalsum 1 bahagian. Total keseluruhan berapa ni tuan-tuan? 6. Hitam akan dapat 2/6, anak perempuan masing-masing akan dapat 1/6. Okey. Yang ni, perkara ini kita kena ambil caknok. Kena ambil caknok. Cuma sedikit tuan-tuan, Masa bila adik-beradik ni tak dapat harta ni, dapat dekat adik-beradik ni, yang ni anak-anak ni, masa bila? Sekiranya hitam meninggal dulu. Dalam istilah dia bukan meninggal dunia, tapi meninggal lebih dahulu daripada ni. Dan dia tak ada ahli waris ke bawah. Bila tak ada ahli waris ke bawah, barulah boleh dapat dekat adik-beradik ni. Yang ni sedikit pencerahan. Saya belajar benda ni tuan-tuan. Sebenarnya kes ni kematian dia 10 lapis. Yang mana bila 10 lapis tuan-tuan, kita nak kena kira sampai setiap seorang ahli waris ni akan dapat. Sebab dalam kes ini, hitam dia ada meninggalkan ahli waris, putih ada ahli waris, aminah ada ahli waris, darah ada ahli waris. Ahli waris tu semua dapat bahagian mak ayah masing-masing. Dan kita nak kena tahu berapa kadar setiap ahli waris tu dapat tuan-tuan. Ada kaedah dia. Kalau nak tunjuk kat sini tuan-tuan, dia perlu whiteboard yang besar sedikit lah. Tapi nak bagi tahu, sebenarnya semua ahli waris ni ada haknya dan perlu dapat pusaka. Tapi jangan kita nafikan hak. Sebab hari ini dalam masyarakat kita, antara kesilapan yang lazimnya berlaku, dia kata dah mati tak dapat pusaka. Salah tuan-tuan. Sesiapa yang masih hidup masa si mati meninggal dunia, dia tetap dapat hak pembahagian pusaka. Baiklah. Ilmu ini terbentuk daripada kombinasi 3 ilmu. Ilmu faraid yang kita belajar pada hari ini perlu mengetahui 3 ilmu, perlu menguasai 3 ilmu. Yang pertama, ilmu nasab. Yang kedua,
Ilmu nasab ni ilmu keturunan tuan-tuan. Yang kedua, ilmu fatwa. Ilmu fatwa ni apa? Ilmu kita nak memutuskan siapa yang berhak, siapa yang tak berhak, berapa kadarnya dan sebagainya. Seterusnya, ilmu matematik. Ilmu matematik untuk tahu kadar pembahagian si mati. Sebab apa kena tahu tuan-tuan? Sebab kalau tak tahu, dia jadi payah lah sikit. Sebagai contoh, saya bagi contoh sikit boleh tuan-tuan? Okey. Kalau si mati meninggal dunia, dia hanya meninggalkan suami. Ni ada kes tuan-tuan, yang mana dalam kes tersebut isteri meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang suami. Dia meninggalkan seorang suami dan dia tak ada anak. Anak ke bawah tak ada. Kemudian dia hanya ada anak saudara. Anak saudara daripada seibu sebapa lelaki. Dan dalam kes ini dia meninggalkan 3 anak saudara dia perempuan. Okey. Dalam kes ini tuan-tuan, siapa yang dapat pusaka dia? Yang dapat pusaka hanyalah suami. Suami dapat berapa bahagian? 1/2 sebab tak ada anak. Kemudian anak saudara seorang pun tak dapat tuan-tuan. Seorang pun tak dapat sebab apa? Ini adalah anak saudara perempuan. Yang diperlukan anak saudara lelaki sahaja yang boleh dapat baki daripada pusaka. Jadinya 1/2 lagi akan pergi ke Baitul Mal. Sebab tu orang selalu tanya, macam mana Baitul Mal boleh dapat Ustaz? Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, zawil arham tidak akan mempusakai baki daripada harta si mati. Jadi harta si mati kalau seandainya tidak boleh dihabisi oleh ahli waris fardu dan tidak ada ahli waris asabah, maka harta tadi itu dia akan pergi ke Baitul Mal. Jadi dalam kes ini tuan-tuan, tiba-tiba ahli keluarga bertanya. Dia tanya pada pegawai pusaka tersebut, Ustaz, kenapa kami bertiga tak dapat? Sebab tuan-tuan, yang dapat ni hanyalah anak saudara lelaki sahaja. Oh, dia kata, kalau macam tu Ustaz, sebenarnya adik saya yang nombor 3 ni lelaki. Terkejut pegawai pusaka. Jangan main-main. Tadi kata perempuan, tengok dalam IC perempuan, tulis jantina kat IC perempuan. Betul Ustaz, lelaki. Ustaz tanyalah dia. Lalu pegawai pusaka pun tanya, Puan, betul ke puan ni lelaki? Nak tanya tu bukannya puan yang muda-muda tak? Umur dah 60 tahun. Tanya, betul ke puan ni lelaki? Dia pun keluar suara dia, betul puan. Suara garau dia keluar. Rupa-rupanya dia pergi buat pembedahan plastik. Zaman dulu kita tak ketatkan lagi undang-undang. Sebab itulah mereka boleh ubah jantina apa semua dalam zaman IC pakai cop jari dulu tuan-tuan. Pakai, tuan-tuan sempat dah merasa, saya tak sempat IC pakai 2 cop jari itu.
Masa tu dia ubah. Bila dia tahu lelaki dapat pusaka, terus mengaku nak jadi lelaki. Jadi dalam kes macam ni, kalau berlaku macam ni tuan-tuan, pegawai siapa yang akan semak jantina penerima? Bukan imam, bukan pegawai pusaka kecil, tapi siapa? Doktor. Jangan pandai-pandai tuan-tuan pergi selak pula tuan-tuan. Kena saman nanti. Jadi sebab dalam kes tu ahli keluarga suruh, ustaz kalau tak percaya pergi dekat bilik kosong tu, pergi semak. Dia suruh semak masa tu juga. Jadi perlu dapatkan pelaporan daripada doktor. Jadi bila doktor bagi pelaporan mengesahkan jantina dia betul lelaki, barulah dapat kepada beliau sebagai asbah. Jadi ini di antara ilmu yang kita kena tahu. Bukan sekadar tahu kadar, tapi kita kena tahu banyak sudut. Alhamdulillah. Okey. Okey. Ini duit tersebut duit sedekah daripada macam mana tu? Nak tahu duit tu duit apa? Sumbangan. Duit sumbangan sebab ayah kita meninggal dunia. Okey. Okey, faham. Terima kasih kepada Hajah yang bertanya. Okey, kita bila bekerja, tiba-tiba bawa bos kita dapat maklumat, dia kata salah seorang staf dia kematian mak ayah. Jadi duit bos terus umumkan lancarkan kutipan tabung kilat. Jadi memang ramai orang bersedekah, lagi-lagi hari Jumaat, lagi-lagi hamba Allah ni baik, jadi ramai yang bersedekah. Jadi duit tersebut kita nak buat macam mana? Adakah nak kena faraid ke tidak? Nak kena faraid ke tidak? Tidak. Duit tersebut tidak perlu difaraidkan. Seharusnya duit tersebut perlu diserahkan kepada ahli keluarga si mati untuk putuskan. Duit itulah kita nak gunakan untuk buat kenduri tahlil arwah. Kita nak sedekah makan kepada anak-anak tahfiz, minta mereka bacakan Al-Quran 30 juzuk untuk si mati dan sebagainya. Duit-duit tersebut kita boleh gunakan untuk buat kepuk. Sini panggil apa? Kepuk. Kita buat kepuk bukan murah tuan-tuan. Ada package daripada harga 3,000 sampai 10,000. Jadi boleh pakai duit tersebut untuk urusan-urusan sedemikian. Boleh tuan? Okey. Sedikit lagi. Kita masuk sikit al-munasab. Ke tuan-tuan nak berhenti dah? Saya masuk sikit je lagi. Boleh tuan-tuan nasi tak sampai lagi. Tuan-tuan tunggu sampai nasi sampai. Saya tak boleh lama sebab kejap lagi saya ada program pukul 9 dekat Rembau. Jadi kita memang saya takkan lama lah sebab nak balik ke kampung dan sebagainya. Okey. Al-munasab. Al-munasab ialah ilmu berkaitan tentang keturunan si mati yang merangkumi keturunan ke atas, yakni ibu, bapa, nenek dan datuk. Tuan-tuan yang ada kitab tengok dalam carta. Keturunan ke atas, yang sebelah atas si mati, apa-apa kita akan kenal pasti yang tu dulu. Ibu hidup lagi ke tidak, bapa hidup lagi ke tidak, nenek hidup lagi ke tidak, datuk hidup lagi ke tidak. Kena kenal pasti. Cuma yang tak ada adalah datuk sebelah ibu.
Datuk sebelah ibu memang tak ada tuan-tuan, dia tidak akan mewarisi pusaka. Seterusnya, kita akan kenal pasti pula ilmu nasab ini keturunan ke bawah, yakni anak si mati ada meninggalkan anak ke tidak. Kalau ada anak, ada cucu ke tidak, anak tersebut ada yang dah berkahwin, ada cucu ke tidak, kita akan tulis dulu, kenal pasti dulu. Kita akan buat carta seperti di bawah. Dan seterusnya, keturunan sisi si mati, Hawashi. Sisi ni bahagian Hawashi, yang mana saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu dan keturunan mereka. Kenapa nak kena kenal pasti tuan-tuan? Sebab kalau si mati tidak meninggalkan waris ke atas dan dia tidak ada waris ke bawah, dia ada meninggalkan adik-beradik seibu sebapa, kita kena tanya dia ada tak adik-beradik seibu? Adik-beradik seibu sebapa, dia menghijab adik-beradik sebapa, tapi dia tidak menghijab adik-beradik seibu. Sekiranya tidak ada waris ke atas dan waris ke bawah. Sebab itulah tuan-tuan, sebaiknya kita ni kalau boleh ada carta organisasi ahli keluarga kita. Sebab apa? Sedikit sebanyak dia sangat memudahkan untuk kita trace balik ahli keluarga kita. Banyak kes yang tak boleh selesai hari ni sebab apa tuan-tuan? Sebab tak dapat nak trace ahli keluarga si mati. Tak boleh nak trace. Lagi-lagi melibatkan macam kes tadi. Contoh, dia meninggalkan adik-beradik seibu sebapa sahaja. Tapi kita tanya, ada tak adik-beradik seibu? Ada. Dekat mana? Dekat Thailand, dekat Kedah. Dah pindah, dah lose contact ustaz. Sebab itu adik-beradik seibu sahaja. Kena cari. Sebab adik-beradik seibu ini, kalau dia dapat, kalau dia seorang, dia akan dapat 1/6. Kalau dia ramai, dia akan dapat 1/3. Jumlah bukan sedikit, banyak. Kalau 1/3 tu lebih kurang dalam 30%. Jangan kita nafikan hak-hak mereka. Seterusnya, kita akan tengok juga keturunan kepada sisi bapa si mati. Yakni kalau si mati tak ada meninggalkan ahli waris sebelah adik-beradik si ibu sebapa tadi, tak ada contohnya, tak ada yang dapat asabah dan sebagainya. Kita akan tengok pula adik-beradik kepada bapa si mati. Kita tengok bapa saudara kita, saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa. Kemudian kita akan tengok yang ahli waris ke bawah, bila turun ke bawah adalah ahli waris yang di kalangan lelaki sahaja. Ada orang tanya saya, ustaz, kenapa lelaki dapat bahagian? Kenapa perempuan ni kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat? Kejap lagi saya jawab tuan-tuan. Seterusnya, keturunan sisi kepada datuk si mati. Kita tengok datuk pun kalau sampai satu tahap tak ada juga. Kalau boleh terus sampai ke datuk, kita akan tengok datuk kita. Datuk belah mana? Datuk belah ayah, yakni datuk saudara dan keturunan ke bawah. Yakni antara susur galur yang akan mewarisi harta pusaka kita seandainya kita tidak ada ahli waris yang boleh mendapat bahagian asabah dan sebagainya. Dia boleh terus sampai ke situ tuan-tuan. Ada orang tanya, macam soalan tadi, dia kata, ustaz, kenapalah bahagi perempuan ni dapat bahagian sikit je ustaz, lelaki dapat banyak, sedangkan masa sakit dulu anak perempuan yang jaga,
Anak lelaki tak jaga pun ustaz, tapi bila dapat bahagian dia orang dapat paling banyak. Kenapa tu tuan-tuan? Kenapa Allah jadikan sebegitu? Pertama sekali, tuan-tuan kena tahu bahawa datangnya Islam kepada kita, Islam datang dengan mengangkat martabat kaum wanita. Yang mana Allah sebut dalam surah An-Nisa, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Allah kata dulu tuan-tuan, zaman Arab jahiliah dulu, wanita hanyalah dijadikan tempat memuas hawa nafsu. Namun bila datang Islam, Allah memberikan bahagian harta kepada lelaki. Lelaki ada kadar pembahagian hartanya daripada ibu bapa dan kaum kerabat. Perempuan, Allah angkat darjat dia daripada sehina-hina darjat masa zaman Arab jahiliah dulu. Islam datang, Islam mengangkat darjat wanita. Wanita pun ada haknya dalam pembahagian pusaka daripada harta ibu bapa dan kaum kerabat. Sama ada sedikit ataupun banyak, maka itulah ketetapan yang Allah dah tetapkan. Berapa? Kita tengok pula dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, yang mana Allah bagi bahagian, 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan. Allah angkat darjat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, saya cakap dulu, setiap harta yang datang kepada kita ini merupakan suatu amanah. Bila disebutkan suatu amanah, hadir bersamanya tanggungjawab. Kita dapat bahagian pusaka daripada adik-beradik kita, bukan Allah bagi saja-saja. Bukan saja-saja Allah nak bagi kepada kita, hadir bersamanya tanggungjawab untuk kita menjaga kebajikan anak-anak buah kita. Balu si mati, kita nak kena jaga tanggungjawab tersebut, nak kena pelihara mereka. Bukan sekadar datang ambil bahagian. Tapi hari ini apa yang berlaku tuan-tuan? Ramai yang datang hanya untuk menuntut hak. Ada yang datang, Kak, kita nak jual rumah ni. Berapa banyak kes yang kita dapat, Ustaz, saya nak jual rumah ni. Terkejut si mati dalam kubur tu. Ingatkan bagi masa hidup ni, ingatkan adik-beradiknya boleh diharap. Rupa adik-beradik dia yang halau isteri dan anak-anak dia keluar daripada rumah. Sangat banyak kes seperti ini tuan-tuan. Jadi kita sebagai masyarakat kena bagi penekanan. Setiap harta yang datang ini bersamanya amanah. Kenapa lelaki dapat lebih? Sebab tanggungjawab dia tu besar. Tanggungjawab dia tu besar. Dan dia akan disoal tentang tanggungjawab ini di akhirat kelak. Tapi dia tak pernah buat pun Ustaz. Jadi kalau tak pernah buat, dia kenalah bersiap sedia dengan jawapannya di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, sebagai contoh, mak ayah kita sakit, siapa yang nak kena jaga? Anak lelaki ke anak perempuan? Kalau ikutkan anak lelaki. Tapi saya tanya kaum-kaum bapa depan saya, kalau ditakdirkan kita sakit, nak duduk dengan anak lelaki ke anak perempuan? Anak perempuan. Lazimnya orang lelaki dia sangat suka duduk dengan anak perempuannya berbanding anak lelaki. So tuan-puan, puan-puan pula jangan rasa sedih kenapa aku je yang kena jaga. Dah ayah kita sayang kita lebih. Sebab itulah kita kena jaga.
Jadi macam mana? Bukannya lelaki buat lepas tangan, tak. At least bayarlah sikit bil api, bil rumah adik-adik yang jaga mak ayah kita tu. Bagilah sikit duit sagu hati sebab tolong jaga. Jalankan tanggungjawab kita yang sepatut kita jaga. At least belilah sikit barang dapur. Janganlah sampai kita jenguk pun tak, ziarah pun tak, tanya khabar pun tak. Bahaya tuan-tuan. Sebab itu adalah tanggungjawab kita. Bila mana adik perempuan kita bantu untuk uruskan, kita kena jaga kebajikan adik perempuan kita tersebut. Boleh tuan-tuan? Ini perkara yang kita perlu fahami bersama. Kenapa anak-anak perempuan dia selalu kena jaga? Sebab hakikatnya, kalau tanya dengan ayah-ayah semua nak duduk dengan anak perempuan berbanding dengan anak lelaki. Lagi-lagi pula anak lelaki ni memang bekerja mencari rezeki. Tak dapat nak memberi sepenuh fokus. Kadang-kadang anak perempuan ni ada yang suri rumah dan sebagainya. Jadi dia boleh bantu untuk jaga kebajikan mak ayah. Okay, sikit lagi tuan-tuan. Nasab ini bermakna darah daging dan keturunan hakiki. Oleh itu, anak angkat, anak tiri, anak susuan dan anak tak sah taraf tidak mewarisi harta pusaka kerana mereka bukan daripada darah daging. Saya tambah satu lagi tuan-tuan, anak li'an. Anak li'an pun tidak akan mewarisi pusaka daripada sebelah ayah. Mereka ini tuan-tuan, anak-anak ini, kalau kita nak bagi pusaka kita, nak buat macam mana? Inilah ahli waris yang kita boleh santuni dengan memberi wasiat kepada mereka. Jadi kalau nak bagi wasiat, bagi buat sekarang. Contoh kalau nak buat wasiat, kalau nak buat hibah, buat hibah sekarang. Jangan tangguh-tangguh tuan-tuan. Sebab bila kita belajar tentang faraid ini, apa yang saya dah lalui ni tuan-tuan, saya rasa ilmu ni memang betul-betul orang kata ilmu pecah kepala. Jadi bila ilmu pecah kepala ni tuan-tuan, kita takut ahli waris kita tak ada yang tahu. Bila tak ada yang tahu, maka kita takut disebabkan harta yang banyak yang kita tinggalkan ini akhirnya menjadi rebutan untuk semua dan mengakibatkan perpecahan. Betul ada kes yang dengan harta tersebut menjadi sebab mengeratkan silaturahim. Tapi kalau ada ilmu, kalau tak ada ilmu, tak ada tempat nak dirujuk dengan betul, maka kita takut kalau ia akan menjadi selebih parah. Jadi kita risau jadi macam tu. Seperti yang saya pesan sebelum ni, tuan-tuan buatlah wasiat. Dan permulaan untuk buat wasiat, listkan dulu hutang-hutang tuan-tuan. Listkan dulu hutang-hutang tuan-tuan. Buat buku hutang. Tulis hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, listkan. Zakat dah bayar belum tahun ni? Kalau belum bayar lagi, copek-copek jumpa Tok Imam kita, bayar segera dengan Tok Imam kita. Dah dekat dah tuan-tuan, tak perlu nak datang pejabat jauh-jauh, dekat je dengan karya tuan-tuan. Kita ada amal harta, rujuk dengan imam kita. Selesaikan bayar zakat, sebab mereka adalah amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk memudahkan tuan-tuan membuat pembayaran zakat. Bayar pada mereka, mereka akan serah kepada majlis agama. Senang, tak susahkan tuan-tuan nak datang jauh-jauh. Itu yang pertama. Tengok pula dah buka belum akaun tabung haji, dah ambil belum khairat kematian tabung haji.
kalau bawah umur 65 tahun, sebab boleh dapat RM12,000 kalau berlaku kematian. Siapa yang muda lagi, nampak muda-muda lagi ni tuan-tuan, bawah 65 tahun, boleh ambil khairat kematian dengan tabung haji. Apa lagi fidyah kita? Kita tinggal berapa ratus hari lagi nak masuk bulan Ramadan ni tuan. 100 hari lebih kurang, 100 hari lebih je lagi. Dah habis belum ganti puasa, baik lelaki baik perempuan. Semak, kalau belum ganti. Kalau dah masuk Ramadan seterusnya, bayarlah fidyah dia kalau ada baki lagi. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi semua itu adalah tanggungjawab kita. Jangan kita serahkan tanggungjawab ini kepada ahli waris kita untuk selesaikan. Sebab hutang adalah tanggungjawab kita. Kalau boleh kita selesaikan betul-betul. Boleh tuan-tuan? Boleh insyaAllah. InsyaAllah saya rasa itu saja di setakat untuk hari ini. Nanti di kemudian hari tuan-tuan boleh tandakan kat situ, kita akan masuk dalam ilmu fatwa. Okey, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Jadi kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah. Ya Allah, lindungilah kami daripada sumber rezeki yang haram, sumber rezeki yang gharar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah harta-harta yang kami ada pada hari ini sebagai suatu jambatan untuk kami menuju ke syurga-Mu. Ya Allah, janganlah Kau jadikan harta-harta kami ini sebagai penghalang untuk kami masuk ke syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Tempatkanlah kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.